Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4, kaedah penyelidikan sejarah, standard pelajaran 113. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 8 dan 9. Okey, standard pelajaran pada minggu ini ialah 1.1.3, iaitu murid boleh menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah telah berlaku. Maksudnya kita buat penyelidikan sejarah ni bagi membolehkan kita membuktikan peristiwa yang berlaku satu masa dahulu yang dianggap sebagai peristiwa bersejarah itu memang telah berlaku. Tiga kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan, dan kaedah bertulis. Jadi lepas ni murid akan belajar tiga kaedah dalam penyelidikan sejarah. Okey, tiga kaedah tersebut yang macam cikgu sebut tadi. Yang pertama arkeologi, yang kedua secara lisan, yang ketiga secara bertulis. Okey, murid-murid boleh tengok gambar tu kan, kartun tu. Okey, secara arkeologi bagaimana, lepas tu secara lisan, kemudian secara bertulis. Okey, kita pergi ke kaedah yang pertama, iaitu arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Bahan tinggalan sejarah, bahan peralatan atau barang-barang yang digunakan oleh masyarakat terdahulu. Para pengkaji sejarah mengkaji ataupun mendapatkan maklumat dari barang-barang tersebut. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari dalam tanah, atau dikenali sebagai ekskavasi. Istilah ini disebut sebagai, yang proses gali cari ini sebagai ekskavasi. Contohnya apa yang digali cari itu? Okey, contohnya fosil, tembikar, barangan logam, dan kulit siput. Gambar-gambar ni, murid-murid tengok gambar tu yang cikgu paparkan pada skrin. Fosil, contoh fosil, tulang binatang, tulang manusia, rangka manusia, tinggalan tumbuhan, itu fosil. Lepas tu tembikar ni barang atau peralatan yang diperbuat daripada tanah. Biasanya peralatan memasak kan, pada suatu masa dahulu diperbuat daripada tanah. Okey, barangan logam, yang cikgu tunjuk tu contohnya keris, tombak, peralatan memasak kan. Kemudian kulit siput, tu kulit siput purba yang bulat tu, tu jenis siput yang wujud pada satu masa dahulu. Okey, contoh penyelidikan sejarah dalam kaedah arkeologi, murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 8. Bagaimana proses gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia. Di tapak arkeologi Sungai Batu ni sekarang merupakan satu tapak dikenali sebagai tapak yang menjadi tamadun masyarakat
dahulu di negeri Kedah. Selain itu, selain di Sungai Batu di Kedah ni, terdapat satu lagi tapak yang menemukan rangka Perak Man di Lenggong Perak. Yang ni pun dilakukan kajian ataupun penyelidikan, ini pun dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Ni perak rangka Man, dikatakan hidup berjuta tahun. Okey, di bawah kaedah arkeologi terdapat satu kaedah yang dipanggil arkeologi maritim. Jadi apakah itu arkeologi maritim ni? Okey, arkeologi maritim atau arkeologi bawah air merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan budaya manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Maksudnya pengkaji sejarah melakukan penyelidikan sejarah yang berada di dalam air, dasar air, dasar laut, dasar sungai, dasar tasik kan. Contohnya di tapak kapal karam, tapak kapal karam, ataupun struktur purba kan. Satu masa dahulu tempat tu merupakan daratan, kemudian ada bangunan yang dibina. Tidak lama kemudian tempat tersebut telah ditenggelami air dan berada dalam dasar air. Jadi itu dipanggil struktur purba. Mungkin satu masa dahulu tempat tersebut daratan, kemudian pada masa sekarang tempat tersebut telah ditelenggelami air kan. Jadi tapak tersebut menjadi pusat arkeologi maritim, pusat penyelidikan arkeologi maritim. Selain struktur purba, terdapat juga artifak yang ada dalam dasar laut, dasar sungai, dasar tasik. Dikatakan kalau di Melaka tu, di Sungai Melaka tu, banyak artifak dalam yang terdapat di dasar sungai kan? Sebab satu masa dahulu kawasan tersebut merupakan pusat dagangan utama pada abad yang ke-15 dan ke-16 kan. Okey, kaedah kedua ialah kaedah lisan. Apakah itu kaedah lisan? Okey, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Maksudnya kaedah lisan ni merupakan satu kaedah temu bual. Kita jumpa orang, kita tanya orang, kemudian orang yang kita tanya itu dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri dari mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, maksudnya dia sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan dahsyat, kemudian dia sihat kan. Tidak lama kemudian dia sihat. Kemudian wartawan pergi temu bual dia. Jadi dia merupakan orang sumber yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Okey, selain itu, selain daripada mereka yang terlibat, mereka yang pernah melihat, yang menjadi saksi dalam peristiwa kemerdekaan kan, dalam peristiwa laungan kemerdekaan ataupun pengistirahan kemerdekaan di stadium mereka. Orang yang pergi ke stadium tersebut melihat Tunku Abdul Rahman melaungkan laungan merdeka. Maksudnya orang yang tu menjadi saksi bagaimana Tunku melaung kemerdekaan. Itu orang yang melihat
peristiwa tersebut. Dia pun terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam masa sama dia melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain, kan? Dia pernah mendengar peristiwa tersebut, cerita tersebut daripada penyampainya. Penyampainya tu mungkin orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, ataupun orang yang mengetahui cerita tersebut dari orang-orang yang boleh dipercayai, ataupun secara turun-temurun, macam datuk dari nenek, kan, dari moyang. Okey, langkah-langkah dalam kaedah lisan. Maksudnya kalau kita nak buat kaedah penyelidikan menggunakan kaedah lisan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mengenal pasti orang sumber. Yang pertama, kita kenal pasti siapa yang hendak kita temu bual tu, orang sumber tu. Bagaimanakah apakah pengetahuan yang dia ada tentang peristiwa tersebut? Adakah dia orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Adakah dia tu seorang yang pernah melihat peristiwa yang hendak kita kaji tu, ataupun seorang yang mengetahui cerita tentang peristiwa yang hendak dikaji? Okey, yang kedua, menemu bual. Okey, yang di atas tadi, yang nombor 1, selepas mengenal pasti, kita sediakan soalan dulu berdasarkan tajuk kajian. Soalan-soalan yang hendak kita temu bual kepada orang sumber, kita sediakan lebih awal. Okey, kemudian yang kedua, kita pergi menemu bual orang sumber tersebut, kemudian merakam perbualan. Jangan lupa rakam. Jangan kita sembang gitu je, kita tak buat apa-apa. Nanti maklumat kita tu jadi tak sahih. Mungkin kita ada buat tokok tambah, kan. Ingatan kita ni bukannya terlalu baik untuk mengingati semua apa yang disebut, apa yang dicakap, apa yang dijawab oleh orang sumber, kan. Jadi kita rakam, kan. Zaman sekarang ni dah banyak peralatan yang boleh digunakan untuk merakam. Nak rakam audio saja, kan, nak rakam video. Okey, yang ketiga, menyalin rakaman. Kita buat salinan rakaman, kan. Perbanyakkan salinan rakaman, supaya kalau salinan asal tu rosak, masih ada backup ataupun pengganti rakaman tersebut. Menyimpan data. Kita simpan data perbualan, kan. Simpan, selepas kita salin banyak-banyak, kita simpan di tempat yang berlainan, kan. Banyak tempat. Kalau hilang, maksudnya ada lagi tempat lain. Kita simpan data tersebut. Dan yang seterusnya, membuat penulisan. Kita tulis apa yang kita temu bual tu, mengikut kefahaman kita dan apa yang hendak kita kaji. Okey, kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Tengok gambar yang cikgu paparkan pada skrin tu, kan. Pada tulisan dan lakaran. Lakaran yang dilukis oleh orang dahulu pada dinding gua. Tengok lukisan contoh tu, lukisan pada dinding gua Tambun, Perak. Okay, sumber Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Yang ni pun dikaji oleh Pusat Penyelidikan Arkeologi USM. Kemudian maklumat ini diperoleh melalui di dinding gua, kayu, batu atau bahan bercetak. Biasanya maklumat lakaran ni, lakaran ataupun tulisan ada di dinding gua ataupun di kayu, kan, di kayu. Ukiran-ukiran kayu yang ditulis, kan, ataupun di lakar lukisan. Batu, contohnya batu bersurat, kan, yang dan bahan bercetak. Bahan bercetak sama ada tulisan tangan ataupun menggunakan mesin. Contohnya manuskrip lama,
kan. Yang tu bahan bercetak. Okey, tadi langkah-langkah dalam kaedah lisan. Yang ni kaedah langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kita kena pastikan sumber yang hendak kita kaji itu tepat, bukan tiruan, bukan ditulis, bukan yang dibuat-buat, bukan yang direka oleh orang. Jadi kita kena pastikan dulu bahawa sumber itu adalah tepat dan asli. Yang kedua, mengumpul sumber sejarah. Kita kumpul semua sumber-sumber sejarah. Kalau macam lukisan di dinding gua tu, janganlah pergi tebuk ambil bahagian lukisan tu. Maksudnya ambil gambar, ambil rakam semua yang ada di situ. Okey. Kalau ada rujukan bercetak tentang kajian tersebut, kita kumpulkan juga, sebab nanti kita akan buat penulisan. Yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber sejarah. Yang sumber-sumber sejarah kita kumpul tu, contohnya kalau batu bersurat, kita tafsir maklumat. Contohnya dalam batu bersurat Terengganu menggunakan tulisan Jawi kuno, kan. Jadi orang yang mengkaji sejarah tu kena mahir dalam tulisan Jawi kuno. Dia tak sama dengan tulisan Jawi sekarang. Dan istilah-istilah yang digunakan, istilah-istilah bahasa yang digunakan satu masa dahulu, dia tak sama dengan istilah percakapan kita yang zaman moden sekarang ni. Dia tak sama. Jadi pengkaji sejarah ni dia kena mahir nak tafsir dari segi bahasa, tulisan dan makna simbol ataupun lukisan yang dilakar. Yang keempat, membuat penulisan sendiri. Kita dah buat kajian, kita dah kumpul, kita buat kajian, kita tafsir, kita buatlah tafsir, kita buatlah penulisan, kan. Kita tulislah hasil kajian kita tu. Okey, ini soalan daripada cikgu, apakah penyelidikan yang menjadi pilihan pengkaji sejarah? Yang mana antara tiga tu, yang mana satu menjadi pilihan? Macam mana nak pilih? Okey, pengkaji sejarah boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, pengkaji sejarah ni boleh pilih mana-mana kaedah yang sesuai mengikut sumber sejarah yang dia ada. Kalau dia ada maklumat ataupun sumber sejarah lakaran dinding, maksudnya dia kena buatlah kaedah penulisan. Kalau dia ada sumber orang sumber, maksudnya dia kena buat kaedah lisan. Kalau dia menemukan barang ataupun sumber sejarah dalam tanah, seperti tembika ataupun fosil, dia buatlah kaedah arkeologi. Okey, rumusan yang murid-murid belajar pada hari ini dalam kaedah penyelidikan sejarah ada 3. Okey, yang pertama arkeologi. Okey, arkeologi ni ialah kajian terhadap tinggalan purba. Yang cikgu cakap tadi, tinggalan sejarah tadi, kan. Jadi kajian yang dilakukan terhadap tinggalan purba. Yang kedua, dilakukan melalui proses gali cari atau ekskavasi ya. Okey, kaedah kedua lisan, iaitu kajian melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Okey, kaedah yang ketiga ialah kaedah tulisan ataupun kaedah bertulis, iaitu kajian sumber daripada tulisan atau lakaran. Okey, maklumat daripada dinding gua, batu, kayu dan bahan bercetak. Okey, latihan pengukuhan minggu ini. Okey, nanti murid-murid buat dalam buku tulis sejarah.
Bagi yang belum ambil buku tulis tu, boleh datang rumah cikgu, ambil dalam bakul. Okey, yang ini formatnya. Bukan cikgu bukan nak murid-murid print dan tampal. Cikgu nak murid-murid tulis dalam buku sejarah. Jangan tampal, jangan print tampal. Yang cikgu tengok minggu lepas tu, murid-murid print kemudian tampal. Cikgu tak nak macam tu. Cikgu nak murid-murid tulis semua, tapi macam ni, format dia macam ni. Okay? Yang pertama, tulis hari dulu, kemudian tarikh, tulis tajuk, kaedah penyelidikan sejarah, tulis standard pelajaran 1.1.3. Okay, tulis arahan, lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Okay, murid-murid rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Okay, soalan pertama. Kaedah penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan apa? Yang mula-mula tadi. Untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, soalan kedua. Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah apa? Ada 3 kaedah kan? Okey. Yang ketiga, proses gali cari juga dikenali sebagai apa? Apakah istilah yang cikgu sebut tadi tu? Okey, yang keempat, pusat mendapatkan maklumat tinggalan, proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut, sungai atau tasik dikenali sebagai arkeologi apa? Okey. Individu yang soalan kelima, individu yang temu bual dalam kaedah lisan dikenali sebagai orang apa? Okey, yang keenam, merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan atau lakaran. Kaedah apa tu? Okey, soalan ketujuh. Yang ni murid-murid lukis juga, jangan print, jangan tampal. Lukis, tulis dan lukis. Okey, yang soalan ketujuh, lengkapkan carta di bawah mengenai kaedah penyelidikan sejarah berdasarkan pemahaman kamu tentang tajuk yang dipelajari hari ini. Okey, lukis, murid-murid lukis carta ni, kemudian isi tempat kosong, 3 tempat kosong tu. Apakah kaedah yang digunakan dalam kaedah penyelidikan sejarah? Okey, itu saja pembelajaran yang perlu murid-murid belajar hari ini. Okey, dalam tempoh masa ini, cikgu harap murid-murid siapkan kerja, sebarang pertanyaan, sebarang persoalan. Okey, murid-murid boleh hubungi cikgu, mesej cikgu secara personal ataupun dalam grup kalau ada grup. Okey,